Following the disaster, thousands of families search for the missing children. Hundreds still haven't given up. Rezan para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Pada 13 November 1985, Gunung Nevado del Ruiz meletus, memuntahkan campuran keras abu panas dan lahar ke atmosfera. Menurut catatan sejarah, letusan ini pada tahun 1985 adalah bencana alam terburuk yang terjadi di Colombia serta bencana volkanik paling mematikan kedua di dunia pada abad ke-20. Armero menjadi salah satu kota paling termusnah akibat bencana letusan gunung tersebut yang mengakibatkan 70% penduduknya meninggal dunia. Secara keseluruhan, aliran lumpur dan lahar ini menewaskan lebih daripada 23,000 orang. 236 families are still looking for their children who have probably been adopted abroad. Timbulnya banjir juga menerjah setidaknya lebih daripada 5,000 penduduk serta menghancurkan sekitar 5,000 bangunan lain. Munculnya aliran lava juga menyebabkan ais di puncak gunung mencair. Campuran ais, air dan batu apung kemudian membentuk lahar dan mengalir dari puncak dan sisi gunung berapi. Lahar bercampur lumpur tersebut lalu mengalir dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam. Banjir juga semakin teruk dengan kebanyakan pokok, endapan dan barangan yang turut serta terhanyut. Pada pukul 3 pagi 13 November 1985, Gunung Nevado del Ruiz telah memberi tanda berupa wap dan gas dalam letusan lainnya. Namun, setelah letusan tersebut, gunung kembali pada keadaan normal dan diikuti dengan hujan yang sangat deras. Omaira Sanchez tinggal di kawasan Santet bersama ibu bapanya iaitu Alvaro Enrique, pemungut bateri dan beras, dan Maria Aleida dengan abangnya Alvaro Enrique dan makciknya Maria Adela Garzon. Sebelum letusan terjadi, ibu Omaira telah pergi ke Bogota atas urusan perniagaan. Pada malam hari kejadian, Omaira dan keluarganya masih berjaga, bimbang akan abu dari letusan yang akan keluar apabila mereka mendengar bunyi lahar yang semakin menghampiri. Selepas letusan terjadi, Omaira terperangkap di bawah konkrit rumahnya dan juga serpihan lain menyebabkan Omaira tidak dapat melepaskan dirinya. Apabila pasukan keselamatan tiba untuk menyelamatkannya, mereka mendapati kaki Omaira terperangkap di dalam atap rumahnya. Terdapat pelbagai sumber yang berbeza mengenai sejauh mana Omaira terperangkap. Zederman 2009 berkata, Omaira terperangkap sehingga paras atas kepala, manakala Barragan 1987 berkata, Omaira terperangkap sehingga ke paras pinggang. Beberapa jam selepas letusan lumpur terjadi, Omaira diselabuti dengan serpihan konkrit di sekelilingnya, tetapi dia berjaya membebaskan tangannya dengan memecahkan serpihan runtuhan. Selepas pasukan penyelamat melihat tangannya berjaya dilepaskan, mereka bertindak membersihkan serpihan dan kayu di situ sepanjang hari. Selepas melihat Omaira bebas hingga ke paras pinggang dan serpihan runtuhan, pasukan penyelamat cuba menariknya keluar tetapi gagal kerana tindakan itu mustahil untuk dilakukan kerana akan melibatkan kecederaan pada kaki Omaira jika masih diteruskan. Setiap kali seorang penyelamat cuba menarik keluar Omaira, akan ada air yang meninggi yang boleh menyebabkan Omaira lemas jika mereka tetap meneruskannya. Mereka bertindak meletakkan tayar di sekeliling badan Omaira bagi mengelakkannya daripada lemas. Penyelam mendapati bahawa kaki Omaira tersangkut di bawah pintu yang diperbuat daripada batu bata dan lengan ibu saudaranya tersangkut erat di sekitar kakinya. Kesan pendedahan, tenggelam berpanjangan di dalam air dan tekanan serpihan mengakibatkan matanya berdarah yang kuat, memberi mata Omaira terlihat kehitaman. Walau bagaimanapun, Omaira tetap positif. Dia menyanyi untuk seorang wartawan iaitu German Santa Maria yang bekerja sebagai sukarelawan dan sempat meminta makanan manis serta minuman soda, dan Omaira juga bersetuju untuk ditemu ramah. Kadangkala dia berasa takut dan sentiasa berdoa serta kadangkala menangis.
Pada malam ketiga, Omaira sudah mula berhalusinasi mengatakan bahawa dia tidak mahu terlambat ke sekolah dan juga akan menyebut yang dia ada peperiksaan matematiknya. Menjelang akhir hayatnya, mata Omaira kelihatan merah, mukanya membengkak dan tangannya putih. Pada suatu ketika, dia meminta orang ramai untuk meninggalkannya supaya mereka boleh berehat. Beberapa jam kemudian, para pekerja kembali dengan pam dan cuba menyelamatkannya. Tetapi kakinya di bawah konkrit seolah-olah dia berlutut dan mustahil untuk membebaskannya tanpa memutuskan kaki Omaira. Kekurangan peralatan pembedahan untuk menyelamatkan Omaira. Doktor yang hadir bersetuju bahawa ia akan menjadi lebih berperi kemanusiaan untuk membiarkan Omaira mati. Secara keseluruhan, Omaira menderita selama hampir 3 malam, kira-kira 60 jam sebelum dia meninggal dunia pada kira-kira 10.05 pagi pada 16 November. Akibat pendedahan, kemungkinan besar daripada gangren atau hipotermia. Abangnya terselamat daripada lahar. Bapa dan makciknya pula meninggal dunia. Ibunya menyatakan perasaannya tentang kematian Omaira. Ini mengerikan, tetapi kita harus memikirkan yang hidup. Saya akan hidup untuk anak saya yang hanya kehilangan jari, kata ibunya. Ketika orang ramai menyedari keadaan Omaira melalui media, kematiannya menjadi simbol kegagalan pegawai untuk membantu mangsa yang dapat diselamatkan dengan betul. Kontroversi tersebut tercetus selepas penerangan mengenai kekurangan itu dikeluarkan di akhbar, menyangkal apa yang telah ditunjukkan oleh pegawai sebelum ini bahawa mereka telah menggunakan yang terbaik daripada bekalan mereka. Pekerja bantuan sukarela mengatakan bahawa terdapat kekurangan sumber yang membekalkan asas seperti penyodok, alat pemotong dan pengusung habis. Proses menyelamatkan dihalang oleh orang ramai dan ketidakseragaan. Seorang pegawai polis yang tidak dinamakan mengatakan bahawa kerajaan sepatutnya bergantung kepada sumber manusia untuk mengurangkan masalah dan sistem penyelamatan tidak teratur. Selepas kematian Omaira, menyalahkannya dan juga untuk tragedi Armero jatuh ke atas kerajaan Colombia kerana ketidakgiatan dan sikap acuh tak acuh umum terhadap tanda amaran sebelum letusan gunung berapi. Gunung berapi Nevado del Ruiz masih aktif. Menurut pengawasan gunung berapi di Colombia, mencairkan hanya 10% daripada ais akan menghasilkan air lumpur dengan jumlah sehingga 200 juta meter padu, sama seperti aliran lumpur yang memusnahkan Armero pada tahun 1985. Laharnya sedemikian boleh melakukan perjalanan sehingga 100 km di sepanjang lemah sungai dalam beberapa jam. Pada tahun-tahun setelah letusan itu, Omaira telah berulang kali diperingati khususnya di surat khabar seperti El Tiempo. Ramai mangsa bencana itu diperingati tetapi Omaira khususnya telah menarik perhatian yang berkekalan dalam puisi, novel dan muzik yang popular. Untuk cuba mengelakkan pengulangan bencana sedemikian, Kerajaan Colombia mencipta Pejabat Kebangsaan untuk Kesediaan Bencana, kini dikenali sebagai Direktorat untuk Pencegahan Bencana dan Kesediaan. Semua bandar Colombia diarahkan untuk merancang bencana alam. Spesies kriket yang terdapat di kawasan tragedi Armero baru diterangkan pada tahun 2020 dan bernama Gigarulius omairae dalam ingatan Omaira Sanchez.